mulakan. Nur Azida. Nur Azida Ismail. Boleh ke cikgu nak mulakan kelas ni? Boleh. Okey. Oh, ada duduk Rawang. Yeay, ada geng. Okey, cikgu duduk Rawang juga. Cikgu duduk Bukit Beruntung. Kalau kenal lah. Okey, jadi kita akan teruskan dah kepada kelas kita. Nah, dah sedia belum ni? Nak dengar suara sikit. Dah sedia ke belum? Dah. Okey. Alright, okay. Jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tak apa Muhammad. Okey, jadi ingat lagi tak cikgu nak tanya? Ingat lagi tak kita punya kelas malam pasal apa? Dah, ingat. Ingat. Okey, jom kita test. Kita test Okey. Jadi kita belajar 3 benda tau semalam. Kita belajar 3 benda. Okey, nampak dah ke skrin cikgu? Nak dengar suara sikit, nampak dah skrin cikgu? Nampak. Okey. Cikgu bagi soalan, masing-masing jawab. Okey, yang pertama kita belajar nombor ni ada nilai. Macam apa nilai yang dimaksudkan pada sesuatu nombor tu? Apa nilai dia? Ha, saya boleh bagi tahu. Macam mana kita nak tahu nilai bagi sesuatu nombor? Kita tengok dia punya simbol apa? Positif, negatif. Pandai. Jadi nilai sesuatu nombor ditentukan sama ada dia positif ataupun dia negatif. Okey, itu soalan pertama. Okey, soalan kedua. Soalan kedua. Macam mana kita nak tengok sesuatu nombor tu positif ataupun dia negatif? Sama. Depan dia. Depan dia, tengok belakang depan ke belakang? Belakang Depan ke dia, belakang? ekor dia. Okey, pandai. Kita tengok simbol di belakang. Sebagai contoh 7 belakang dia negatif. 3 belakang dia positif. Dan 2 belakang dia negatif. Kalau 7 kita baca negatif 7. Kalau 3 kita baca positif 3. Kalau 2 kita baca negatif 2. Ini 2 benda kita dah belajar semalam. Okey, cikgu teruskan lagi sekali. Okey, nombor 3. Nombor 3. Kita belajar tentang pendaraban simbol. Okey, masing-masing. Positif, darab, positif. Jadi apa? Nak dengar suara sikit? Pandai. Okey, negatif, darab, negatif. Dia jadi apa? Positif. Dia jadi positif. Macam mana kita nak senang ingat dia? Kalau dia sama, dia dapat Sama, positif. Pandai. Okey, Tak sama, yang seterusnya. Pandai. Okey, positif, darab, negatif. Dia jadi apa semua? Negatif. Negatif, darab, positif. Dia jadi apa? Negatif. Good job. Jadi, kalau dia tak sama, kita kena ingat dia akan jadi negatif. Ini 3 benda dulu kita belajar. Okey. Jadi, masing-masing kita pergi kepada homework page pertama. Siapa yang ada dalam grup Telegram, buka page pertama. Kita gunakan 3 ilmu ni untuk jawab di page pertama. Boleh cikgu nak pergi kepada page pertama tu? Okey, kita jawab secara mudah. Kita jawab secara mudah saja. Tak ada siapa-siapa pun yang nak hukum kata, "Oi, salah. Kita akan jawab semua soalan dengan cepat insya-Allah. Okey. Jadi, kita pergi kepada soalan yang pertama. Kalau negatif dengan positif. Negatif ni, dia tak ada apa-apa depan dia. Jadi, kamu boleh terus buka kurungan ni. Negatif 2 tambah 3. Okey, sekarang ni kita ada simbol 1 negatif, 1 positif. Sekarang antara 2 dengan 3, nilai mana lagi besar? 3. Jadi, simbol bagi 3 tu positif ke negatif?
Positif. Positif. Bermakna kamu punya jawapan mesti dalam positif. 3 tolak dengan 2. 3 tolak 2 dapat berapa semua? Satu. 1. Satu. Itu cara dia nombor 1. Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada nombor 2. Negatif ni, kalau kurungan pertama, kamu boleh buka. Tak jadi masalah. Negatif 14. Tapi kurungan kedua, kita ada positif darab negatif. Positif darab negatif, dia jadi apa? Jadi negatif. Pandai, dia jadi negatif. Jadi, kalau dua-dua nombor yang kita nak tambah dan kita nak tolak adalah dua-dua dalam keadaan negatif, kita kena ingat kita punya jawapan mesti dalam keadaan positif ke negatif? Negatif. Yes, pandai. Jadi disebabkan dua-dua dalam keadaan negatif, kita tambahkan 14 tambah 7 dapat berapa? 21. Ini jawapan nombor 2 kita. Jelas nombor 2? Jelas. Okey, baik. Nombor 3. Nombor 3. Kita pergi kepada kurungan ni. Belakang kurungan ada simbol. Negatif darab negatif jadi apa? Positif. Yes. Positif. Jadi kalau 3 tambah 8, senanglah cerita dia. 3 tambah 8 dapat berapa? 11. Pandai. Okey, yang ni kita boleh terus buka kurungan. Kalau kurungan dia dekat awal, kita akan jadi negatif 9 tambah 14. Okey, sekarang ada satu simbol negatif, ada satu simbol positif. Jadi, kita cari mana nombor yang lagi besar. 9 ke 14 lagi besar? 14. 14 simbol dia positif ke negatif? Positif. Positif. Jadi jawapan kita pastikan dalam positif. Kemudian kita ambil 14 tolak 9. 14 tolak 9 dapat berapa? 5. Ya, itu jawapan kita nombor 4. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, kita pergi kepada nombor 5. Kurungan pertama kita boleh terus buka. Kurungan kedua, negatif darab negatif dia jadi Positif. positif. Okey, sekarang kita ada nombor 8 dan kita ada nombor 2. Nombor mana lagi besar? 8. 8 simbol dia positif ke negatif? Negatif. Pastikan jawapan kita dalam negatif. Okey, lepas tu kita ambil 8 tolak 2 dapat berapa? 6. Yes, itu cara dia. Okey, kita pergi pula kepada nombor 5. Positif darab negatif. Positif darab negatif jadi Dari negatif. pandai. 5 tolak 8. 5 tolak 8, kita ada nombor 5 dan kita ada nombor 8. 5 ni kalau kamu tak nampak simbol, simbol dia positif. 5 dengan 8, nombor mana lagi besar? 5 ke 8? 8. 8. 8 simbol dia dalam keadaan Negatif. negatif. Pastikan jawapan dalam negatif. 8 tolak 5 dapat berapa? 3. Yes, itu cara dia. Tak payah guna kalkulator kalau benda mudah ni. Okey, kita pergi kepada nombor 27. Negatif 27, negatif 24. Kalau dua-dua dalam keadaan negatif. Ingat ini tambah. Tak ada kurungan pun, tak ada darab pun. Yang negatif-negatif jadi positif tu darab. Sekarang ni ditambah dengan tolak saja. Negatif dengan negatif, hasil dia positif ke negatif? Positif. Negatif. Lepas tu kamu ambil 27 tambah 24. 27 tambah 24 dapat berapa? 51. Yeah, pandai. Okey, nombor 8. Kita buka kurungan. Positif darab negatif jadi apa? Negatif. Negatif. Negatif dua-dua bermakna jawapan kita mesti dalam simbol apa? Negatif ke positif? Negatif. Yes. Lepas tu kita ambil disebabkan dua-dua dalam keadaan negatif. Kita ambil 41 tambah 40. Dapat berapa? 81. Okey. Daripada nombor 1 sampai nombor 8 ni semua jelas ke? Nak dengar suara cik semua jelas? Jelas. Mantap. Susah ke senang? Cikgu nak tanya. Cuba masing-masing komen dekat chat sikit. Cuba masing-masing komen dekat chat sikit. Susah ke senang? Nak tengok sikit. Senang Wow. Okey, bagus. Ramai yang cakap senang.
Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya dalam page 2. Dia ada lagi nombor 9, 10, 11, 12 tapi cikgu malas nak pergi. Okey, kita pergi kepada soalan ni. Sebelum cikgu pergi kepada algebra. Sebelum cikgu pergi kepada algebra. Algebra ni apa? Cikgu nak tanya kamu semua. Algebra ni apa? Kita tengok balik nota semalam. Huruf. This kalau senang cerita, kalau kamu nampak dalam persamaan tu ada huruf, maksudnya kamu boleh consider, okey, aku tengah selesaikan soalan algebra. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jadi algebra ni Menggantikan betul. sesuatu nilai yang tidak diketahui dengan huruf. Iya, pandai. Kita menggantikan suatu nilai yang kita tidak tahu dengan huruf. Sebab bila sesuatu nilai tu kita tak tahu, bukanlah bermakna nilai tu kosong. Bukanlah bermakna nombor tu tak ada nombor. Bukanlah bermakna dia kosong. Dia ada nombor. Tetapi kita tak tahu. Jadi kita replace dengan huruf sekejap. Itu maksud penggunaan algebra. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, baik. Okey, yang kedua, dalam algebra kita kena faham betul-betul one step equation. Kita kena faham dia punya basic. Ini paling basic lah, senang cerita. Ini paling basic. Siapa yang tak faham yang basic ni, dia akan terus tak faham. Jadi apa yang cikgu nak, kamu kena fahamkan. Okey, yang pertama, positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Yang kedua, negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Pandai. Seterusnya, darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Iya. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Yes. Yang ni kamu kena detect dia. Pandai. Kamu kena detect. Kalau kita nak tengok sesuatu nilai tu sebelum dipindahkan. Kalau positif dengan negatif, kita tengok di belakang nombor. Maksudnya kita tengok dia punya simbol lah. Kita tengok dia punya simbol. Okey, kalau dia darab, macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan darab? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kurungan. Salah, bukan kurungan. Sikit lagi. Nombor dengan Ya. huruf bersebelahan. Ya, nombor dan huruf bersebelahan. Okey, pandai. Okey, kalau di dalam keadaan bahagi, macam mana kita nak tahu di dalam keadaan bahagi? Pandai. Di dalam keadaan pecahan. Jadi yang ni kamu kena faham dulu. Sebab kalau kamu tak boleh nak detect dia dalam keadaan apa sebelum dia dipindahkan, kamu akan pilih yang salah. Contoh, kamu tak tahu dia positif ke negatif ke, kamu pergi hentam dia pilih negatif padahal dia positif. Jadi kalau kamu dapat betulkan keadaan sebelum dipindahkan, kamu boleh jawab. Okey, kita pergi kepada beberapa soalan. Okey, kita akan pergi kepada soalan di hadapan. Nampak ke semua soalan dekat depan ni? Nampak. Okey. Sekarang nombor 1. Cikgu nak pindahkan X. 5 ni duduk sebelah X. Maksudnya dia dalam keadaan apa? Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bagi. Yes. Sebab tu kamu kena tahu dia dalam keadaan darab dulu. Bila kamu dah pindahkan, bila kamu dah tahu dia dalam keadaan darab, betul lah kamu pilih, darab jadi bahagi. Jadi dekat sini, X sama dengan 25/5. Jadi kamu akan dapat 5. Jelas ke semua soalan nombor 1? Okey, kita pergi kepada nombor 11. Okey, X/7 ni. 7 ni cikgu nak pindahkan dia ke sebelah. Di dalam keadaan apa sekarang? Bahagi. Macam mana kita tahu dia dalam keadaan bahagi?
Pecahan. Ya, dia dalam keadaan pecahan. Jadi bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Bahagi darab. Jadi X. Jadi kat sini kita akan dapat X adalah sama dengan 5 darab 7. Kita dapat X sama dengan 35. Jelas? Okey. Kita pergi nombor 2. Cikgu nak pindahkan nombor 4. Nombor 4 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Ya. Macam mana cikgu tahu dia positif? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Macam mana cikgu boleh tahu 4 ni positif? Ada Simbol kat belakang. Yes, dia ada simbol dekat belakang. Jadi positif pindah ke sebelah dia negatif. 10 tolak 4 cikgu dapat 6. Okey, nombor 12. Nombor 12. Cikgu nak pindahkan nombor 7. 7 ni di dalam keadaan positif ke negatif? Negatif. Yes, negatif. Pindah ke sebelah dia jadi Positif. iya. Jadi 16 tambah 7. 16. Yes, pandai. Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak masing-masing buat nombor 3, 4, 5, 13, 14, 15. Share jawapan dekat chat. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Okey, masing-masing cikgu bagi masa 3 minit. 3 minit. 3, 4, 5, 13, 14, 15. Ada 6 soalan tu. Okey. So, tak nampak aku lah. Nombor 5. Nombor 3. Bukan. Sekejap. Dia dah siap belum? Dah. Dah. Okey, senang ke susah ni? Senang ke susah? Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 3. 8x sama dengan 80. Cikgu nak pindahkan 8. Sebelum cikgu nak pindahkan 8, cikgu kena detect 8 ni dia dalam keadaan apa? Macam mana cikgu nak tahu 8 ni dalam keadaan apa? Negatif. Darab. Negatif. Negatif. Nombor 3. 8 ni dalam keadaan apa? Positif. 8 ni duduk sebelah dengan huruf. Bila duduk sebelah dengan huruf, di dalam keadaan Darab. darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Yes, sebab tu kamu kena tahu di dalam keadaan darab baru kamu boleh pindahkan dia dengan betul. Jadi 80 bahagi dengan 8, kita dapat 10. Dapat ke semua nombor 3? Dapat. Okey, baik. Nombor 4, cikgu nak pindahkan nombor 3. Cikgu nak pindahkan nombor 3 sebab X tu kena duduk seorang-seorang. Jadi 3 ni di dalam keadaan apa? Positif ke, negatif ke, darab ke, bahagi? Negatif. 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 Macam mana kamu tahu dia dalam keadaan negatif? Simbol kat Simbol di belakang. belakang. Yes. Jadi negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Positif. Jadi X 11 tambah 3, kita dapat jawapan dia 14. 14. Pandai. Nombor 5, kalau dia dalam keadaan pecahan, cikgu nak pindahkan nombor 4, pecahan. Pecahan dalam keadaan apa? Bahagi. Bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi? Darab. Yes. 8 darab 4, kita dapat X sama dengan 32. Jelas? Nombor 3, 4, 5.
Sebelas. Okey, baik. Okey, nombor 13. X per 8 sama dengan 5. 8 ni cikgu nak pindahkan ke sebelah 8 ni, cikgu tengok sebelum dia pindah, di dalam keadaan apa? Bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi? Darab. Yes. Jadi dekat sini cikgu akan dapat 5 darab 8 dapat 40. Okey, nombor 14. 4 cikgu nak pindahkan 4 ni bila cikgu tengok dia duduk sebelah huruf di dalam keadaan apa? Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Yes. Jadi kita akan dapat X sama dengan 11. Okey, nombor 15. 4 ni negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi? Positif. Jadi dekat sini kita akan dapat X sama dengan 14. Semua dapat ke yang cikgu bagi dekat depan ni? Ingat lagi tak yang semalam? Okey, baik. Okey, jadi untuk hari ni kita nak naik tangga sikit. Kita nak pergi advance sikit. Boleh ke semua? Masing-masing rasa-rasa boleh follow tak cikgu? Okey. Jadi kalau kamu nak tahu kita nak belajar apa, yang pertama sekali cikgu akan terangkan tentang two-step equation. Ni two-step equation. Yang kedua, cikgu akan pergi kepada multi-step equation. Dan yang ketiga, kalau sempat cikgu nak pergi kepada equation yang ada bracket. Dan yang terakhir, cikgu nak pergi kepada equation yang dalam fraction. Jadi kita sebelum cikgu pergi jauh-jauh, kamu kena faham yang basic semalam tu. Kamu kena kukuhkan yang semalam tu. Jadi hari ni kita punya kelas adalah tentang yang pertama kita akan belajar two-step equation. Apa maksud two-step? Nanti cikgu terang. Yang kedua kita akan belajar multi-step. Multi-step equation. Dan yang seterusnya kita akan belajar with bracket. Algebra with bracket. Dan yang keempat kita akan belajar with fraction. Jadi ada 4 benda yang kita nak belajar untuk kita punya kelas algebra. Masing-masing rasa-rasa boleh follow ke? Nak dengar suara sikit? Boleh follow tak agak-agak? Okey, baik. Yang pertama kita akan pergi kepada two-step equation. Apa maksud two-step equation? Muiz, apa maksud two-step equation, Muiz? Nak selesaikan pada 2 langkah. Pandai. Jadi kalau dekat sini, kalau kamu perasan yang semalam punya kelas yang cikgu tunjuk nombor 1 sampai nombor 5, nombor 11 sampai nombor 15, semua ada satu langkah saja. Mana? Ini satu langkah, ini satu langkah, ini satu langkah, semua satu langkah. Semua satu langkah. Jadi bila ada semua satu langkah dekat sini, kita panggil yang kat depan ni, kita panggil dia one step equation. Sebab tu cikgu cakap, kalau one step equation, kamu sangkut, macam mana kamu nak pergi kepada two step? Kalau two step, kamu sangkut, macam mana kamu nak pergi kepada multi step? Dia ada tangga dia yang kita kena ikut betul-betul. Jadi untuk one step equation ni semua dah jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Tak dengar, nak dengar ramai lagi. One step equation ni semua dah jelas ke? Okey, baik. Jadi kita pergi kepada two-step equation. Untuk two-step equation ni, jangan rasa susah lagi tahu one step equation. Okey, two-step equation dengan multi-step semua senang je. Okey, jadi untuk cikgu ajar two-step. Sekarang cikgu nak ajar two-step equation. Boleh ke semua cikgu nak ajar two-step equation? Boleh. Okey, baik. Jadi sebelum cikgu ajar two-step equation, dia punya nota. Sila salin nota cikgu. Okey, kalau siapa-siapa yang dah kelas dengan cikgu, dia faham lah. Okey, jadi dalam algebra dekat sini, kita panggil dia sebutan. Kamu kena faham tentang sebutan. Kalau dalam bahasa Inggeris kan, ada yang ambil DLP kan, kita panggil dia terms. Kita panggil dia terms. Dalam bahasa Melayu, kita panggil dia sebutan. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia terms. Semua dapat nota cikgu? Okey, baik. Jadi, kita pergi kepada dalam sebutan. Dalam sebutan. Ataupun kita panggil dia sebagai terms. Dekat sini, dia ada 2 pecahan.
Dia ada dua pecahan. Pecahan yang pertama kita pergi kepada nama dia adalah sebutan serupa. Kalau sebutan serupa dalam bahasa Melayu, kalau bahasa Inggeris dia kita panggil dia like terms. Okey, kemudian pecahan yang kedua untuk sebutan-sebutan ni adalah kita panggil dia sebutan tidak serupa. Kalau sebutan tidak serupa kita panggil dalam bahasa Inggeris kita panggil dia unlike terms. Boleh follow lagi ke nota cikgu ke laju rasa? Boleh follow lagi? Okey, baik. Sebutan serupa ni apa? Siapa tahu sebutan serupa ni apa? Ada tak yang nak cuba? Sebutan yang Sebutan sama. Sebutan sama. yang sama. Sama je. Sebutan serupa ni adalah apabila mempunyai keadaan yang sama. Kalau sebutan tak serupa, kita panggil dia keadaan dalam keadaan berbeza. Macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan sama? Sebagai contoh, kita boleh cakap dia mempunyai huruf sama. Ada huruf sama. Kalau keadaan berbeza, kita cakap huruf lain. Dapat nota cikgu? Dapat ke nota cikgu? Empat. Dapat. Okey, kalau huruf sama, kita kena faham. Sebagai contoh, cikgu cakap 8A dengan 2A ataupun cikgu cakap 7B dengan 9B. Ni huruf sama. Tapi kalau huruf lain, cikgu cakap 8A dengan 2B. Kalau 3X dengan 2Y, ini adalah huruf yang lain. Ini adalah satu huruf A, satu huruf B. Satu huruf X, satu huruf Y. Ini AA, BB. Okey, sampai situ semua jelas? Boleh follow lagi? Boleh. Boleh follow lagi ke? Boleh. Boleh. Salin nota cikgu elok-elok. Siapa yang nak faham algebra, dia kena faham apa yang cikgu tunjukkan dekat depan. Sebab kalau dia tak faham soalan ni, yang dekat depan ni, tipu kalau dia cakap dia tahu algebra. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kenapa nak kena belajar sebutan serupa, sebutan tak serupa? Sebab dalam sebutan serupa, kamu kena faham dia boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan. Tetapi kalau sebutan tak serupa, dia tidak boleh diselesaikan. Tidak boleh diselesaikan. Sebagai contoh, selesaikan dalam skop apa? Dalam skop apa nak diselesaikan dan tak boleh diselesaikan ni? Maksud cikgu, dia boleh tambah dan dia boleh tolak. Yang tak boleh selesaikan, dia tak boleh tambah dan dia tak boleh tolak. Okey, macam mana tu? Okey, kita tengok dekat 8A dengan 2A. Kalau cikgu cakap 8A tambah 2A, cikgu boleh tambahkan dia. Cikgu boleh tambahkan 8 tambah 2 dapat 10A. Kalau cikgu nak cakap 7B tolak 9B, cikgu akan dapat dia negatif 2B. Maksudnya, dia tambah dengan tolak, dia boleh diselesaikan. Sebab dia dalam keadaan sebutan serupa. Jelas? Boleh faham? Jelas. Itulah dia. Okey, kalau tak serupa. Kalau tak serupa. Kalau cikgu cakap 8A tambah 2B, dia tak serupa. Bila dia adalah sebutan tak serupa, memang dia tak boleh tambahkan. Bermaksud jawapan dia akan kekal 8A tambah 2B sebab dia dikira sebutan tidak serupa. Jelas? Jelas. Kalau cikgu nak tolak pun,
3x tolak 2y disebabkan ini adalah huruf yang berbeza, sebutan yang tak serupa. Bermakna kita akan tulis balik 3x tolak 2y sebab dia dikira sebagai sebutan tak serupa. Inilah dia benda yang paling penting. Sebab kalau dia tak faham bila boleh tambah, bila boleh tolak, dia tak boleh selesaikan. Jadi bila orang tu dah boleh faham, bila boleh tambah, bila boleh tolak, dia bolehlah selesaikan. Jelas? Jelas. Okey. Dah salin ke belum nota cikgu ni? Dah. Okey, dah. Okey, cikgu teruskan kepada kita punya two-step equation. Boleh? Boleh. Okey, jadi masing-masing kita pergi kepada two-step equation. Dia senang je, dia senang je. Kalau kita faham tu betul-betul, dia akan rasa senang. Okey. Okey, two-step equation cikgu akan tunjukkan nombor 1 dengan nombor 2. Okey, masing-masing kena ada kalkulator lah. Okey, nombor 1 dengan nombor 2. Yang pertama, sebelum kita nak selesaikan algebra ni, kamu kena cari mana satu sebutan serupa. Kita tengok kepada soalan nombor 1. Kamu perasan tak bila kamu 3 tambah 5, 3 tambah 5 dapat berapa cikgu nak tanya? 8. 8. 8. Sebenarnya kenapa 3 ni boleh tambah dengan 5? Sebab sama. Yes, sebab dia sebutan serupa. Itulah dia punya hujah. Selama ni kamu tambah je, kamu tambah 3 tambah 5, kamu tambah 2 tambah 7, kamu main tambah je tapi kamu tak tahu pun kenapa dia boleh tambah. Kenapa dia boleh tambah? Sebab dia sebutan serupa. Jadi sebutan serupa dia boleh jadi dalam dua keadaan, sama ada dia ada huruf ataupun dia tak ada huruf. Kalau tak ada huruf kita panggil dia integer, iaitu nombor bulat. Nombor bulat ni dia boleh selesaikan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Kenapa semua tu boleh diselesaikan? Sebab itu semua adalah sebutan serupa. Jelas? Boleh faham? Jelas. Bermakna dekat sini daripada 56x tambah 3 sama dengan 507. Dekat sini kita ada satu sebutan serupa, 3 dengan 507. Jadi sekarang kita nak cari nilai huruf tu. Bila dia sebutan serupa dia boleh diselesaikan. Maksudnya kita pindahkan 3 ke sebelah untuk diselesaikan. Kita akan dapat 5x 507. Okey, tengok balik. Dah siap dah? Wah, lajunya. 3 tu positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif. Negatif. Jadi dekat sini selesaikan dulu. 507 tolak 3 kita dapat berapa? 504. 56 X cikgu. Yes, kita dapat 56 X 504. dengan 56 sama dengan 9. Apa? 56. Cikgu salah 56 tulis. X. Cikgu tulis Cikgu salah 5X. tulis kan? 56. Sorry. Cikgu tersilap. Cikgu tersalah tulis. Ni 56. Okey, bagus. Terima kasih ingat Sama cikgu. dengan 9. Oh, iya ke? Okey, macam mana kita nak tahu dia sama dengan 9? Ada nombor dan huruf Sebab duduk sebelah-sebelah. kalau Bila dia cikgu- duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan apa? Darab. Darab. Pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif. Bahagi. Jadi Bermakna dekat sini kita akan dapat 504 bahagi dengan 56. Kita pun tekan kalkulator. 504 bahagi 56 kita dapat 9. 9. Senang tak semua? Cikgu nak tanya, senang tak? Senang. Senang. Kalau kamu faham sebutan serupa tu panjang macam mana pun equation tu kamu boleh selesaikan. Percayalah cakap cikgu. Okey, kita pergi kepada nombor 2. 12y tambah 45 sama dengan 465. Mana sebutan serupa dekat sini cikgu nak tanya? 45 dengan 465. Jadi bila dia sebutan serupa, kita bawa dia jumpa sama-sama sebab kita nak selesaikan. Jadi 12y, ingat balik apa yang cikgu dah ajar. 45 ni di dalam keadaan apa sebelum dipindahkan? Positif. Positif, pandai. Positif pindah ke sebelah dia jadi?
Negatif. Yes. Negatif. Itulah dia. Jadi 465 tolak 45 kita dapat 420. 420. Jadi ada nombor, ada huruf, dia duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan apa? Darab. Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bagi. Yes. 420 bahagi dengan 12. Dekat sini kita akan dapat Y sama dengan 35. 35. Susah ke senang ni? Cikgu nak tanya ni. Susah ke senang? Senang. Senang. Okey. Cikgu bagi satu lagi. Cikgu akan buat satu lagi contoh. Nombor 3. Masing-masing boleh tengok kepada nombor 3. Okey. Sekarang ni nombor 3 ni mana satu sebutan serupa? Kita cek dulu mana satu sebutan serupa. Pandai. 74 dengan 714. Jadi 74 kena pindah ke sana sebab X nak tinggal sorang-sorang. Jadi 20X 714. 74 ni di dalam keadaan apa? Cikgu tak nampak lah pula simbol dia positif ke negatif ya? Positif. Yes. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Ya. Kita selesaikan dekat sini 714 tolak 74. Kita akan dapat 640. Okey, ada nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah. Maksudnya di dalam keadaan apa? Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Yes. Sebab tu kamu kena betul-betul faham bila dia darab jadi bahagi. Bila bahagi jadi darab. Kena faham tu dulu. Jadi dekat sini X 640 bahagi dengan 20. Kamu dapat X sama dengan 32. Susah ke senang ni? Cuba masing-masing komen dekat chat. Macam mana? Boleh faham ke tak? Senang. Boleh faham ke tak? Senang. Okey. Kalau senang, bagus. Kalau senang, kita buat beberapa soalan. Boleh ke semua? Boleh. Okey, jadi masing-masing berdasarkan contoh yang cikgu bagi di hadapan. Berdasarkan contoh yang cikgu bagi di hadapan. Cikgu nak masing-masing salinlah contoh tu. Ada 3 contoh. Sekarang cikgu nak kamu masing-masing buat 3 soalan. Soalan nombor 7, soalan nombor 9 dan soalan nombor 11. Boleh ke? Boleh. Hantar kat dalam Ah. chat ke mana cikgu? Send dekat chat. Cikgu nak tengok. Send dekat chat. Jawapan tu send dekat chat. Dah siap ke? Ke tengah buat lagi? Buat lagi. Okey, buat lagi Cikgu. Okey, dah ke belum? Dah ke belum? Okey. Cikgu bagi masa lagi 2 minit Dah. Okey, selesai. Cikgu nak mula buat dekat depan, boleh ke? Boleh. Okey, jadi masing-masing kita akan pergi kepada soalan nombor 7, soalan nombor 8, soalan nombor 9 dan soalan nombor 11. Susah ke senang soalan-soalan ni? Nak dengar sikit. Susah ke senang? Senang. Okey, Senang. baik. Kita akan pergi selesaikan nombor 7. Siapa-siapa yang tak dapat, tengok cara cikgu selesaikan. Alamak, sorry. Siapa-siapa yang tak dapat, tengok cara cikgu selesaikan. Kalau tak faham apa-apa, tanya. Jangan diam.
Okey, kita akan pergi kepada 3 soalan ni. Kalau cikgu tengok nanti lepas cikgu jawab 3 soalan ni, kalau ada yang tak faham daripada 3 soalan ni, bagi tahu, cikgu akan pilih lagi 3 soalan. Kalau semua orang dah faham 3 soalan dekat depan, cikgu akan pergi kepada multi-step equation pula. Boleh? Boleh. Jadi sebenarnya kunci nak selesaikan algebra ni adalah sebutan serupa. Kalau kamu jumpa kunci dia, kamu boleh buka semua pintu. Jadi itulah maksudnya. Bila student ni, bila tengok form 1, lagi-lagi form 1, form 2, dia tengok, alamak ada huruf tak bestnya. Jangan fikir macam tu. Jadi, bila kamu berhadapan dengan sesuatu masalah, kamu cari kunci dia. Jadi, kunci untuk selesaikan algebra 70% adalah pada sebutan serupa. Betul cikgu cakap. Cikgu tak tipu. Cikgu degree engineering, lepas cikgu sambung master in mathematics. Kunci nak selesaikan algebra 70% adalah pada sebutan serupa. Jadi fahamkan elok-elok mana satu sebutan serupa dan mana satu sebutan tak serupa. Boleh? Boleh. Jadi nombor 7, 33x tolak 40 sama dengan 554. Mana satu sebutan serupa dekat sini? Belum. 40 dengan 554. Jadi 40 ni, 40 ni cikgu nak pindahkan dia ke sebelah. Dia dalam keadaan apa sebelum dipindahkan ni? Negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Positif. Jadi dekat sini kita dapat 554 positif 40. Kita pun tambahkan, kita akan dapat 594. Okey, sekarang ni cikgu nak pindahkan 33. Nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah di dalam keadaan apa? Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi X sama dengan 594 bahagi 33. 594 bahagi 33, X sama dengan 18. Jelas ke? Jelas. Okey, kita pergi kepada nombor 9 pula. 64 tambah 84 X sama dengan 3,844. Ada panik, ada orang panik. Ada WhatsApp cikgu tadi. Cikgu, besarnya nombor 3,000, 9,000. Dia dalam matematik ni nombor tu boleh besar. Macam mana pun nombor tu besar, nombor tu boleh berubah. Nombor boleh berubah, dia jadi besar, dia boleh jadi kecil. Tapi konsep tak boleh berubah. Konsep dia apa nak selesaikan algebra? Sebutan serupa. Mana sebutan serupa dekat soalan nombor 9? 64 dengan 3844. Sebab dua-dua tak ada huruf. Jadi 64 kena pindah ke sebelah. 64 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Jadi kita akan dapat 84X sama dengan 3844 tolak 64. Jadi 3844 tolak dengan 64, kita akan dapat jawapan dia 3,780. Jadi 84X dia duduk sebelah huruf. Jadi dia dalam keadaan apa? Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi kita pun tekan kalkulator 3780 bahagi dengan 84. Kita dapat X tu adalah 45. Jelas ke nombor 9? Jelas. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 11. Kita ada 98Z tambah 39 sama dengan 9839. Mana sebutan serupa dekat sini? 98? Mana satu sebutan serupa dekat sini? Nombor 11. 39 dengan 9,800. Ya, 39 dengan 9,839. Jadi 39 tu nak kena pindah. Jadi 39 tu positif. Nampak dia positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi Negatif. yes, negatif 39. Kita selesaikan, kita dapat 9800. Jadi cikgu nak pindahkan 98 ni pula. Dia duduk dekat sebelah huruf. Huruf pindah ke sebelah dia jadi
Bahagi. Yes. 9800 darab jadi bahagi. Jadi Z. Jawapan dia adalah 100. Jelas ke semua nombor 7, 9, 11 ni? Boleh komen? Alright. Okay, cuba masing-masing komen dekat chat. Kalau boleh faham, boleh tulis. Okay, faham cikgu. Jelas cikgu. Understand. Understood. Macam mana lah. Okay. Muiz, macam mana Muiz? Senang ke susah ni Muiz? Hilang dah Muiz. Okey, masing-masing boleh tulis dekat chat. Cikgu nak tanya, nak cari soalan. Ada tak siapa-siapa nak tanya soalan dekat cikgu? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ada orang terlepas. Saya ada baca dan cek. Dia tak tahu apa tu sebutan sama macam tu. Orang Okey, terlepas. nanti cikgu terangkan balik. Ya, okey, jelas. Ramai yang jelas. Bagus, faham sangat. Haris Adam. Okey. Siapa-siapa yang tak Macam tahu sebutan sebutan serupa dengan sebutan tidak serupa, tengok balik nota cikgu. Ini nota cikgu. Ini nota cikgu. Ini nota mahal. Ini nota mahal. Jangan salin, ambil gambar. Screenshot. Screenshot. Ni Naufal. Ni. Okey, salin. Boleh screenshot. Okey, terlepas tadi. Okey. Jadi ni nota paling penting. Cikgu, kalau kita tertukar pun boleh ubah Z tu jadi X, jawapan kita salah ke? Salah. Sebab kalau soalan tu bercakap pasal Z, kita kena kekalkan sampai akhir ke Z. Kalau soalan tu cakap pasal X, nombor tu, huruf tu X, kita kena sampai akhir jalan kerja kita cakap pasal X. Haris, terima kasih siapa yang notice saya tu. Tu Muiz nama je. Okey, jawablah sama-sama Muiz. Okey. Okey semua boleh. Okey, rasa-rasa boleh ke cikgu nak pergi kepada multi step ataupun kamu nak soalan lagi untuk two step? Ini kita panggil dia two step. Nak soalan two step lagi ke nak boleh pergi kepada multi step? Soalan lagi. Nak soalan lagi? Soalan. Okey, boleh, tak jadi masalah. Kita jawab 2 soalan je. Kita jawab 2 soalan. Wow, ramai nak mati. Tapi tak apa, kita kukuhkan two step equation. Okey, berdasarkan apa yang cikgu dah ajar dekat soalan nombor 7, 9 dengan 11, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan 4 dan 6. Tengok macam mana cikgu selesaikan nombor 7, 9 dengan 11. Lepas tu cuba buat soalan 4 dengan 6. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi masing-masing selesaikan. Okey, siapa yang ada masalah boleh tulis dekat chat tau. Cikgu baca chat ni. Cuma kadang-kadang cikgu terlepas bagi tahu cikgu kan. Okey, dia siap. Cikgu. Okey, dah. Cikgu bagi 1 minit lagi. Okey, jadi cikgu nak mula buat soalan di hadapan. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi cikgu akan tengok dekat chat siapa-siapa yang ada soalan, tanya terus, jangan tertinggal. Kita jangan tertinggal. Sebab kalau sekali kita tertinggal, kita akan ambil masa susah sikit nak kejar. Kita akan ambil masa. Kalau boleh kita jangan tertinggal. Macam lumba lari. Kawan semua dah tengah lumba, dah tengah berlari. Kita baru nak pakai kasut. Jadi kita akan tertinggal. Bila kita tertinggal disebabkan perbuatan kita yang pakai kasut lambat, kita kena berusaha lebih sikit.
Sebab kita nak bagi pace kita sama dengan kawan-kawan kita. Macam tu juga dengan kehidupan. Bila kita terlalu banyak sangat relax, main-main, kita sebenarnya tengah tertinggal. Kamu ingat dekat cikgu, masa kamu tengah main game, sebenarnya kalau kamu terlebih main game, bukan untuk rehat lah. Kamu tengah tertinggal. Jadi kawan-kawan yang lain tengah study, kawan-kawan yang lain tengah pegang buku, dia join tuition. Tapi kamu dalam bilik tengok handset 5 jam. Masa tu kamu kena faham kamu tengah tertinggal. Jadi bila kamu tengah tertinggal, kamu kena faham, kamu kena set dalam mindset. Kamu kena usaha 2 kali ganda daripada kawan-kawan yang lain. Supaya kamu boleh sama. Jelas ke nasihat daripada cikgu tu? Nak dengar suara sikit. Jelas. Jelas. Okey, itu adalah apa yang cikgu apply masa cikgu dekat sekolah menengah sebab cikgu banyak main. Cikgu banyak main dulu. Jadi, tapi bila cikgu banyak main, cikgu betulkan mindset cikgu. Okey, aku main sekarang, aku kena usaha 2 kali ganda. Maksudnya kawan-kawan cikgu tengah tidur pukul 1, 2 pagi, cikgu bangunlah sekejap untuk study balik apa kelas kita dah belajar. Okey, habis. Itu cerita lain. Okey, kita pergi kepada nombor 4. Kita cari dulu. Bila kamu tengok soalan algebra, jangan gelojoh nak selesaikan. Kamu kena cari dulu sebutan serupa. Dekat soalan algebra nombor 4 ni, mana satu sebutan serupa? 48 dengan Yes, 2160. Kenapa dia dikira sebagai sebutan serupa? Sebab dua-dua tak ada huruf. Jadi 48 ni kita kena bawa pindah ke sebelah. Jadi 48 ni cikgu tak nampak pula lah simbol dia. Simbol dia positif ke negatif? Positif. Yes, positif. Pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif. Yes, jadi kita akan dapat 2160 negatif 48. Sebab tu kena faham positif, negatif. Negatif pindah jadi positif. Kena faham yang pindah-pindah tu. Okey, 2160 tolak 48, kamu akan dapat 2112. Jadi dekat sini cikgu nak tinggalkan X, cikgu kena pindahkan 48. 48 ni dia duduk sebelah X. Kalau nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan apa? Darab. Pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Jadi dekat sini kamu akan dapat X sama dengan 2112 bahagi dengan 48. Jadi kita pun bahagi 48, kita dapat X sama dengan 44. Jelas ke semua nombor 4? Jelas. Okey, pandai. Okey, kita pergi kepada nombor 6. 52Z tambah 69 sama dengan 4905. Cari dulu sebutan serupa. Cikgu tak kisah kamu form 1 ke, form 2 ke, form 3 ke, form 4 ke, form 5. Sebab ini memang step pertama. Kalau dekat universiti pun, cari dulu sebutan serupa. Mana sebutan serupa dekat nombor 6? 69 dengan 4905. 69 kita kena pindah ke sebelah. 69 tu positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi Negatif. Jadi dekat sini 4905 tolak dengan 69, kamu dapat 4836. Jadi kita nak kena pindahkan 52. 52 ni duduk sebelah huruf. Bila dia duduk sebelah huruf, dia dalam keadaan apa? Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Jadi dekat sini Z kita akan dapat 4836 bahagi dengan 52. Jadi 4836 bahagi dengan 52, kita dapat Z sama dengan 93. Jelas ke semua sampai sini? Jelas. Senang ke susah? Cikgu nak tanya, senang ke susah? Senang je kan? Okey, habis. Habis dah. Habis. Okey, untuk 2 step cikgu dah ada ajar. Ni checklist kita. 2 step cikgu dah ajar. Boleh ke cikgu nak pergi kepada multi step? Boleh. Okey, kita akan pergi kepada multi step. Basically, secara asasnya, multi step sama sahaja macam 2 step. Kenapa cikgu cakap sama? Sebab cara nak selesaikan dia adalah sama.
Kamu nampak ke soalan dekat depan ni? Nampak. Nampak? Nampak ke? Kita nampak. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Cikgu akan buat soalan nombor 1, kamu buat soalan nombor 2. Jadi kena tengok betul-betul. Boleh? Boleh. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita ada soalan nombor 1. Cikgu nak kamu tengok dulu. Baru kamu buat nombor 2. Okey, yang pertama. Yang pertama di sini. Kejap Cikgu pilih soalan kejap. Sekejap. Ni jawapan dia. Kejap 15. Kalau cikgu tengok soalan tu macam tak menarik, cikgu tak nak teruskan. Okey, nombor 2 boleh. Okey, cikgu akan pergi kepada soalan yang pertama cikgu nak buat. Okey, dia bukan yang menarik tak menarik. Dia nak mengajar ni, dia kena pilih yang daripada basic dulu. Okey, nampak ke semua soalan dekat depan? Nampak. Okey. Kita ada 18Y tambah 17 sama dengan 357 tolak 2Y. Yang pertama cari dulu sebutan serupa. Ada tak sebutan serupa dengan Y? Ada tak sebutan? Ya ke tak ada? Dengan 17. Ada. Negatif 2Y. Jadi, bila dia ada sebutan serupa, kamu kena pindahkan dulu ke sebelah. Huruf duduk belah kiri. Jadi, dekat sini kita akan dapat 18Y. Ini negatif. Negatif pindah ke sebelah, dia jadi positif 2Y. Semua jelas ke sampai situ? Boleh faham? Okey. 17. Ada tak sebutan serupa dengan 17? Ada 357 sebab dia tak ada huruf. Jadi 17 pindah ke sana. Jadi nombor sahaja duduk belah kanan. Salin. Jadi dekat sini kita dapat 357 positif 17 pindah ke sebelah dia jadi Negatif. negatif 17. Semua jelas ke sampai sini? Cikgu, dia macam Ya, siapa nak tanya soalan tu? dia macam tukar posisi dia tu. Dia bukan tukar. Kita sekalikan dia. Contoh, kalau tengok kat sini, kita ada 18Y dengan 2Y. Kita sekalikan. Kita bagi yang sebutan serupa duduk sama-sama. Duduk satu tempat. Sebab apa sebutan serupa kena duduk satu tempat? Sebab dia boleh selesaikan. Jadi, dekat sini, untuk tempat, kamu kena pastikan kalau boleh yang ada huruf duduk belah kiri. Yang tak ada huruf maksudnya nombor sahaja duduk belah kanan. Jelas? Jelas. Okey, baik. Okey. 18Y tambah 2Y. 18 tambah 2 dapat berapa? 20. 20. 357 tolak 17 dapat berapa? 340. Iya. Sekarang kita nak cari Y. 20 ni duduk sebelah huruf. Jadi bila dia duduk betul-betul bersebelahan dengan huruf, maksudnya dia dalam keadaan darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Benda yang sama. Cumanya step tu tambah sikit. Jadi dekat sini 340 bahagi 20 kamu dapat Y sama dengan 17. Jelas ke semua? Ke rasa susah? Jelas ke? Itulah cara dia. Bila kita nak selesaikan sesuatu. Ya, apa? Ni multi-step ke? Yes, tu multi-step. Multi-step maksudnya dia lebih daripada... kenapa cikgu cakap dia multi-step? Tadi two-step. Kenapa cikgu cakap dia two-step? Ini perpindahan pertama. Ini perpindahan kedua. Bila 2 kali pindah, kita cakap dia two-step. Kalau lebih daripada 2, kita tak cakap dia third step. Kita cakap multi-step. Mana? Ini perpindahan pertama, ini perpindahan kedua, ini perpindahan ketiga. Ini dikira sebagai multi-step. Maksudnya yang kamu belajar ni dah advance dah sebenarnya. Jelas ke semua? Sampai sini boleh faham? Jelas. Okey. Cuba selesaikan soalan ni.
Cikgu nak masing-masing cuba share jawapan dekat chat. Cikgu nak tengok berapa ramai dapat jawapan yang betul. Okey, cuba selesaikan. Cikgu, macam mana 2Y tu boleh duduk di sebelah 18Y? Sebab kita kena marah ada Arafat. Arafat yang okey, cikgu, macam mana 2Y tu boleh duduk di sebelah 18Y? Jawapan dia adalah bila kita dah define, bila kita dah cari, bila kita dah identify, mengenal pasti mana satu sebutan serupa, kita bawa dia duduk sekali. Kita bawa dia duduk sekali. Moga jelas kepada yang bertanya. Okey, Nafas. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Tak boleh lama-lama. Dah. Dah. Bagus. Dah. Okey, cikgu nak mula selesaikan soalan di hadapan. Boleh ke? Boleh. Okey, Boleh. jadi masing-masing boleh tengok di hadapan sebab kita bukan makin senang. Kita pergi kepada makin tinggi level kita, makin tinggi level kita. Kalau kamu rasa susah kat sini, bagi tahu terus, minta tolong cikgu jelaskan. Sebab lepas ni kita nak langkah lagi anak tangga. Jadi dekat sini kita kena ingat yang cikgu cakap. Yang pertama, sebelum kamu pindah, kamu cari dulu sebutan serupa. Untuk cari sebutan yang serupa, kamu cari dulu yang ada huruf. Jadi dekat sini kita ada 11 Z. Okey, kita tengok ada tak yang ada Z lagi? Ada tak yang ada Z lagi? Apa? Ada. Apa dia? 2. Ya, 2 Z. Jadi 2 ni kalau boleh huruf mesti belah kiri. Jadi 2 ni kena pindah ke sebelah kiri. Dia ada 2 bahagian kalau kamu perasan. Kalau kamu perasan, dekat sini belah kiri kita panggil kiri, dekat sini belah kanan. Kalau belah kiri dalam bahasa Inggeris dia kita panggil left side. Kalau belah kanan kita panggil dia right side. Belah kiri selalunya dikhususkan untuk yang ada huruf. Belah kanan untuk yang tak ada huruf. Jelas nota cikgu? Boleh faham? Faham. Boleh. Okey, baik. Okey, kita teruskan. Dekat sini kita dapat 11 Z. Jadi positif 2Z. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif 2Z. Itu yang pertama, kita dah selesaikan one step equation. Kita pergi kepada perpindahan yang kedua. Kita cek 17. Ada tak sebutan serupa dengan 17? 100 ada. 152. Jadi 17 ni kena pindah ke sana. 152. 17 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Negatif. Kamu selesaikan 11 tolak 2, kamu dapat 9Z. 152 tolak 17, kamu dapat 135. Kenapa boleh diselesaikan? Sebab itu adalah sebutan serupa. Itulah kunci. Daripada nombor panjang-panjang, ada 10 nombor sekalipun, kamu boleh selesaikan sebutan serupa daripada 10 nombor tu, dia boleh singkatkan dia jadi 2 nombor. Saya ke tandas. Okey, Muiz. Okey, jadi masing-masing boleh tengok 9. 9 ni duduk sebelah huruf. Bila dia duduk sebelah huruf, dia dalam keadaan darab. Pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya. Jadi dekat sini 135 bahagi dengan 9, kita dapat jawapan dia 15. Jelas? Boleh faham? Jelas. Okey. Susah ke senang sampai sini? Boleh follow lagi ke? Boleh.
Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Cikgu tambah sikit nombor. Okey, cuba buat soalan yang berikutnya. Yang cikgu petakkan tu. Lepas tu share jawapan dekat chat. Okey, untuk siapa-siapa yang ada soalan nak tanya, boleh tanya dekat chat sekarang. Cikgu jawab lah. Cikgu jawab. Siapa-siapa nak tanya, cikgu jawab. Tapi ini gemar. Okey, 1 minit lagi. Dah siap. Dah siap. Okey semua, cikgu nak mula buat dekat depan boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, baik. Jadi masing-masing kita akan pergi kepada soalan di hadapan, iaitu soalan yang cikgu nak tunjuk ni. Okey. Jadi untuk soalan yang cikgu nak tunjuk ni, yang ni semua soalan ni kena ada lah dalam buku kamu. Sempat salin tak ni yang cikgu tunjuk-tunjuk kat depan ni? Salin. Salin. Siapa yang tak sempat salin, salin. Okey, kita pergi kepada yang di hadapan. Okey. Sebelum kamu tengok nak pindah-pindah, kamu kena faham dulu. 18 dengan 19 ni sebutan serupa ke tak? Serupa. Boleh ke kalau cikgu nak tekan kalkulator 18 tambah 19? Boleh ke? Tak. Kenapa tak? 18 boleh tak tambah dengan 19? Boleh. Boleh. Jadi tambahkan dulu, kita dapat 37. Jelas? Jelas. Okey, baik. Dia boleh guna cara tu. Itu adalah cara yang terbaik. Sebab kita tak nak kita tersilap pindah. Jadi, mana satu sebutan serupa yang ada dalam left side ataupun right side, kita selesaikan dulu. Jadi, kalau kamu tengok 3x tambah 3, macam tadi step yang sama. Okey, 3x. Ada lagi tak yang ada x? Ada lagi tak yang ada x? Ada yang x ni. Jadi x tu pindah ke sebelah. Jadi x tu positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif x. Habis. Okey, 37 sebutan serupa dengan 57. 37 ni positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Okey, 3x tolak x. Kalau tolak x ni sebenarnya dia ada nombor 1 dekat depan. 3 tolak 1 dapat berapa? 2x. 57 tolak 37 dapat berapa? 20. Iya. 2 ni dia duduk sebelah huruf. Bila dia duduk sebelah huruf, maksudnya dia dalam keadaan darab pindah ke sebelah, dia jadi iya. Jadi dekat sini 20 bahagi 2 kita dapat 10. Jelas ke? Boleh faham? Susah ke senang? Senang. Okey. Jadi masing-masing cikgu nak bagi satu lagi soalan, boleh ke? Boleh. Boleh cikgu nak bagi soalan lagi, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey.
berdasarkan apa yang cikgu dah ajar tadi. Berdasarkan apa yang cikgu dah ajar tadi. Cuba selesaikan yang dalam kotak tu. Okey, dah siap boleh tulis dekat chat Siapa-siapa ada soalan nak tanya boleh tanya. Siapa-siapa ada soalan nak tanya, tanya, jangan diam. Bersamaan 8. Yo, lajunya. Wah, terbaik. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi. Cikgu bagi 1 minit lagi. Lepas tu cikgu nak selesaikan. Siap. Okey. Siap. Siap. Ramai dah siap Siap. Alright. Okey, jadi cikgu nak mula buat dekat depan boleh ke? Boleh. Okey, kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, jadi cikgu nak mula buat soalan yang berikutnya. Jadi, setiap langkah dan setiap jalan kerja, kalau kamu tak tahu, tanya cikgu. Boleh ke semua? Boleh? Okey. Jadi, masing-masing kita pergi dekat soalan ni. Kita tengok. 10 dengan 3. Boleh tak cikgu buat 10 tambah 3? Boleh. Yes. Jadi 10 tambah 3 dapat berapa? 13. Yes. Kita dapat 13. Lepas tu kita selesaikan je lah macam tadi. 7x. Kita ada x. Jadi x kena pindah ke sebelah. Negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi Positif. iya. Jadi dekat sini kita akan dapat 7x tambah x sama dengan 77. 13 dengan 77 sebutan serupa. 13 ni positif. Pindah ke sebelah dia jadi Negatif. iya. 7x tambah x. Dapat berapa tak agak-agak? Dapat berapa agak-agak? 8x. Iya, 8x. Pandai. 77 tolak 13, kita dapat 64. 8 ni diduduk sebelah huruf, maksudnya dia dalam keadaan Darab. darab pindah ke sebelah dia jadi Bahagi. iya. 64 bahagi dengan 8, kita dapat jawapan dia adalah 8. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Macam tu lah. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Kita pergi kepada yang harder sikit. Alright. Jadi berdasarkan apa yang cikgu dah ajar, cikgu pergi kepada soalan yang lagi panjang boleh? Boleh. Boleh. Tapi step nak selesaikan dia tu sama sahaja. Okey, jadi masing-masing berdasarkan apa yang kamu dah belajar tadi, cuba selesaikan soalan di hadapan. Carikan dekat cikgu nilai Z. Boleh? Boleh. Okey, cuba buat. Fahamkan sebutan serupa. Okey, untuk siapa-siapa yang ada masalah, yang ada soalan nak tanya cikgu, tulis dekat chat. Cikgu baca dekat chat. Lapan. Uish, lajunya. Okey, sekejap Kita bagi masa sekejap.
Cikgu. 8. Oh yo, laju. Tak faham. Dapat sama Okey, sekejap kita bagi peluang kepada kawan-kawan yang lain sekejap. Lapan. Wow, ramai yang ke dapat 8 ni, nak dengar sikit. Siapa dapat 8 cakap? Saya. Saya. Okey. Saya. Ada berapa ramai yang tak dapat 8 tu? Okey. Jadi cikgu nak mula buat dekat depan, boleh? Boleh ke semua cikgu nak mula buat dekat depan? Alright. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan di hadapan. Yang pertama sekali. Yang pertama sekali. Bila kita berhadapan dengan soalan macam ni, panjang. Nampak panjang. Sebenarnya tak panjang pun. Kita cari sebutan serupa. 20 dengan 7. Boleh tak cikgu nak buat 20 tambah 7? Boleh tak cikgu nak buat 20 tambah 7? Boleh. Boleh. 20 tambah 7 dapat berapa semua? 20 tambah 7? 27. Ya. Okey, kemudian kita ada 135 dengan 12. Boleh tak cikgu nak tambah 135 tambah 12? Boleh. Boleh. Jadi dekat sini cikgu dapat 147 tambah Z. Sampai situ semua jelas? Jelas. Jadi dekat sini kita cari Z. Oh, sini pun ada Z. Jadi kita bawa pindah ke sebelah. 16Z. Sini positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi Negatif. negatif Z. Okey. Kemudian dekat sini, ini pun sebutan serupa. 27. 27 tu positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi pandai. Jadi dekat sini kita selesaikan. 16Z tolak Z dapat berapa? 15Z. Terbaik. 147 tolak dengan 27. 147 tolak 27 dapat berapa? 120. Iya. Jadi sekarang 15. Dia duduk sebelah Z. 15 adalah dalam keadaan darab pindah ke sebelah bahagi. 120 bahagi 15. Z sama dengan 8. Yeay, bagus. Jawapan dia adalah 8. Terbaik. Semua jelas ke? Dapat 8 kat depan ni? Nak dengar suara sikit? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Jadi sekarang cuba selesaikan soalan ini. Okey, cikgu bagi masa 2 minit sahaja. Ini soalan yang terakhir untuk multi step. Boleh? Soalan terakhir untuk multi step. Okey, nanti kita tengok. Kalau ramai dapat jawapan betul, ini jadi soalan terakhir. Kalau tak ramai dapat jawapan betul, cikgu pilih lagi soalan. Boleh? Senang cikgu. Senang je. Amboi. Okey. Buat. Cikgu tunggu. Empat belas.
14. Dapat 14. Tolak lah kan? Okay, dah belum? Boleh ke cikgu nak mula buat ni? Boleh. 14. Okay. Oh, ada yang dapat 14 kan? Okay, jom. Boleh tak, Jadi, soalan ni, kamu kena tengok betul-betul. Cari sebutan serupa tu. Cari sebutan serupa tu. Tak apa juga nak buat macam tu. Bagus, bagus, bagus. Okay, jadi cikgu nak mula buat dekat depan. Boleh ke? Boleh. Okay. Ya, ada yang panggil cikgu ke tadi? Ya. Boleh tak cikgu tunggu kejap? Sebab saya punya adik tak faham lagi. Oh, ya ke? Oh, Dia tak boleh, faham boleh, lagi. boleh. Okay, cikgu tunggu kejap. 1 minit je tau. Boleh 1 minit je. Adik saya tak faham lagi. Apa yang belajar ni? Boleh insyaAllah. Tapi untuk kakak dia. Tak apa, tak faham, tak apa. Cikgu boleh bagi soalan lain. Okay, cikgu tunjuk kat depan boleh ke? Boleh. Cikgu minta izin tau. Okay, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Yang pertama, kita kena faham, kita ada dekat sini, ini bahagian belah kiri. Ini bahagian belah kanan. Sebab apa? Sebab sama dengan ni menjadi di tengah. Boleh faham ke semua? Boleh. Jadi, sebelum kita teruskan kepada mana satu nak pindah, kalau sebutan serupa tu dah ada dekat sesuatu bahagian, selesaikan dulu. Contoh, 5 dengan 5. 5 boleh ke tambah dengan 5? Cikgu nak tanya, boleh ke? Boleh. Boleh. 5 tambah 5 dapat berapa? 10. 10. Pandai. Okey, untuk belah kanan kita ada 103 dengan 19. Boleh tak kalau cikgu nak buat 103 tambah 19? Boleh ke? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. 103 tambah 19, cikgu akan dapat 122 tolak dengan X. Sampai sini boleh follow lagi? Sampai sini boleh follow lagi ke? Boleh. Alright. Jadi 7X, kita ada sebutan serupa dengan X. X ni negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi Positif. yes. Jadi dekat sini kita akan dapat 7X tambah X sama dengan okey, 10 dengan 122. 10 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Bagus. Jadi 7X tambah X. 7X tambah X dapat berapa? 8X. Pandai. 122 tolak 10 dapat berapa semua? 112. 8 ni adalah darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi yes. 112 bahagi dengan 8. Kita dapat jawapan dia 14. Boleh follow ke cikgu punya lesson? Okey. Jadi cikgu nak tengok sikit dekat chat tu. Masing-masing boleh tulis dekat chat. Kalau faham dengan jelas, boleh tulis dekat chat. Okey, faham cikgu, jelas cikgu. Kalau tak faham, bagi tahu tak faham yang mana. Okey, Afiah faham, Muhammad, Nabiham. Okey, bagus. Okey, faham dan nyata amboi. Faham dengan jelas. Okey, terbaik. Okey, ramai yang faham, bagus. Cikgu tengah cari soalan sebenarnya. Okey, clear. Terbaik. Cikgu, nak satu lagi ke? Nak satu lagi ke? Okeylah. Last soalan. Last soalan. Sebab cikgu nak pergi kepada bracket pula. Boleh? Okey. Last soalan untuk hari ini bagi multi step adalah cikgu pilih soalan nombor 4.
Okey, senang je. Masing-masing cuba buat soalan nombor 4. Okey, tengok contoh. Cikgu tunjuk kat sini kan. Okey. Soalan nombor 4. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 4. Dah siap? Tulis jawapan dekat chat. Lepas tu cikgu nak pergi kepada bracket pula. Cikgu nak pergi kepada bracket. Bracket ni maksudnya kurungan lah. Kurungan. Kurungan. Apa ada soalan tu? Puluh. Dah dapat 19. 7. 20. Yo, laju. 29. 7. 7. Wow, lajunya. Okey, kita tunggu 1 minit lagi Saya faham. 7. Dah dapat dah. Dah cikgu dah. Okey, cikgu nak mula buat dekat depan boleh ke? Boleh. Okey, jadi masing-masing cikgu akan pergi kepada soalan di hadapan. Okey, soalan di hadapan adalah kita bercakap tentang multi-step. Okey, jadi tengok betul-betul boleh? Boleh tengok betul-betul ni. Okey, jadi sekarang ni kita ada belah kiri dengan belah kanan. Okey, dekat belah kiri ada 10 dengan 19. Boleh tak cikgu nak buat 10 tambah 19? Boleh. Boleh. Kenapa dia boleh? Cikgu nak tanya, kenapa dia boleh? Sebab sebutan serupa. 10 tambah 19 kita dapat 29. 99 dengan Y. Sampai sini jelas ke step pertama? Boleh faham? Boleh. Okey. Step yang kedua adalah kita cari sebutan serupa yang ada huruf. Jadi 11 Y dekat sini cikgu pindahkan dia ke sebelah dulu. 11 Y. Sini positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Yang kedua kita ada 29 dengan 99. Kita pindah ke sebelah. Jadi dekat sini 99. Ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif 29. Okey. Langkah kerja yang kedua. Semua jelas? Jelas. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak sampai sini? Tak ada. Jadi 11Y tolak Y dapat berapa? 10Y. 99 tolak dengan 29 kita dapat 70. 10 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Ya. Jadi 70 bahagi 10 kita dapat 7. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Jelas cikgu. Itulah dia. Okey. Jadi macam mana? Kita stop share sekejap. Okey. Jadi macam mana? Boleh faham ke sampai sini semua? Nak dengar suara sikit. Boleh faham ke? Boleh faham. Bagus. Alhamdulillah. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey. Jadi cikgu nak pergi pula kepada yang berikutnya. Iaitu kita pergi kepada yang ada bracket pula. Bracket dalam matematik maksudnya apa? Hubungan. Nampak ke soalan dekat depan ni? Nampak. Jadi cikgu langkah satu-satu. Cikgu langkah satu-satu. Jadi untuk multi step equation cikgu tik
cikgu nak pergi kepada with bracket pula. Boleh? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada lesson nombor 3. Two step equation cikgu dah ajar. Multi step dah ajar. Sekarang kita pergi kepada with bracket. Dah ready dah? Okey, baik. Jadi okey, bracket dalam matematik kamu kena ingat maksudnya adalah darab. Boleh faham? Boleh. Faham cikgu, Kalau faham. tak faham? Tak faham bracket? Apa tu? Faham. Faham, okey. Jadi 3, kalau cikgu tulis 3 bracket 2, dia jadi apa? 3 darab 2. Iya, 3 6. darab 2. Dapatlah 6. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan algebra di hadapan. Cikgu pergi kepada nombor 1. Okey. 3 darab X. Kalau dekat atas 3 darab dengan X. Kalau dalam bracket tu ada 2 nombor, maksudnya nombor dekat luar, kena darabkan dengan semua nombor dalam bracket. 3 darab X. 3 darab X dapat berapa semua? 3X. Yes. Kita akan dapat 3X. Kamu faham ke kenapa dia boleh jadi 3X? Kamu faham ke? Faham. Sebab 3 darab. Sebab 3 darab. Okey. Sebenarnya depan X ni ada nombor berapa? Cikgu nak tanya. Depan huruf X ni ada nombor berapa? 1. Sebenarnya 3 darab 1 sebab tu dia dapat 3. Jelas? Jelas. Okey. Yang kedua, 3 darab 8. 3 darab 8 dapat berapa? 24. Jadi kita dapat positif 24. Jadi ini macam tadi. Rasa-rasa dah boleh ke selesaikan macam tadi? Boleh. Tapi tak apa, cikgu tunjuk. 24 dengan 36 adalah sebutan serupa. 24 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Dia jadi negatif. 36 tolak dengan 24, kita dapat 12. 3 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Iya. Jadi dekat sini kita dapat 12 bahagi 3, kita dapat 4. Dapat ke semua? Dapat ke? Boleh faham ke? Boleh. Cikgu just tambah bracket je. Jalan kerja yang tadi, yang belah bawah, macam tadi kamu belajar. Macam tadi yang kamu belajar. Okey. Jadi nak lagi satu contoh ke rasa-rasa dah boleh buat dah? Dah boleh buat. Okey, nak lagi satu contoh. Tak jadi masalah. Okey, kita pergi kepada lagi. Okey, cikgu tunjuk contoh lagi Okey, masing-masing salin ni. Okey. Jadi 4 darab dengan X. Kamu buat anak panah macam cikgu buat. Kamu tulis dekat atas dia 4 darab X. Jadi 4 darab X kita dapat 4X. Semua jelas? Jelas. Okey, baik. 4 darab pula dengan 8. 4 darab 8. 4 darab 8 dapat berapa? 32. Iya. Sama dengan 36. Jadi 32 ni adalah positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Positif. Dia jadi negatif. Jadi kita dapatlah 36 tolak 32. 36 tolak 32 kita dapat 4. 4 ni dia duduk sebelah huruf. Bila dia duduk sebelah huruf, dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. 4 bahagi 4 kita dapat 1. Jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang ni sebelum cikgu nak pergi kepada contoh yang berikutnya, cikgu nak masing-masing salin 2 contoh, cikgu tunjuk dekat depan. Kalau ada soalan terus tanya cikgu. Ada soalan terus tanya cikgu. Ada soalan tak ni? Tak ada. Cikgu nak baca dekat chat. Cikgu nak baca dekat chat. Okey. Kalau tak ada soalan, boleh selesaikan soalan ni.
Boleh selesaikan soalan dalam kurungan ni. Sekarang fokus kita adalah bracket. Okey. Siapa yang ada soalan nak tanya, boleh tanya dekat chat. Siapa yang cikgu saya kurang faham bahagian darab. Okey, nanti cikgu tunjuk Ya, betul Ahmad. Terima kasih. Nombor luar bracket darab nombor dalam bracket. Lajunya. Wow. Sabar lu. Okey, kita bagi peluang lagi. Okey, dah siap. Dah siap dah? Wow. Okey. Nombor luar bracket darab dengan nombor dalam bracket. Itu maksud bracket. Okey, cuba buat. Cikgu bagi masa 2 minit. Cikgu bagi masa 2 minit. 2. Okey, kejap Sama dengan 2. Dua. Ramai ke dapat 2 ni? Ramai. Dua. Okey. Cikgu nak mula buat dekat depan boleh? Boleh. Okey. Ni kalau ada bracket pula. Ini kalau ada bracket pula. Jadi kena tengok betul-betul. Okey. Untuk bracket di hadapan adalah kita selesaikan bracket dulu. Kita selesaikan bracket dulu. Okey, nak selesaikan bracket adalah 4 darab dengan X. 4 ni kalau kamu baru dengan bracket, kamu tulis dekat atas 4 darab X. 4 darab X dapat berapa? 4X. Iya. 4 darab dengan 8. 4 darab 8 dapat berapa? 32. Yes. Kita dapat 32. Sama dengan 40. Jadi ada tak sebutan serupa dekat sini? Ada 32 dengan 40. 32 pindah ke sebelah. 32 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Iya. 40 tolak 32 kita dapat 8. 4 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Positif. Iya. Bukan positif, bahagi. 8 bahagi 4 kita dapat jawapan 2. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Tak jelas? Tak jelas? Jelas. Okey. Berdasarkan apa yang cikgu tunjuk tadi, berdasarkan apa yang cikgu tunjuk tadi, cikgu nak masing-masing selesaikan 2 soalan dululah. 2 soalan. 4. Ni dah buat. Belum. Okey, selesaikan 2 soalan ni. Lepas tu jawapan share dekat dalam chat boleh ke? Boleh. Okey, cuba selesaikan. Cikgu tunggu. Lepas ni kita nak belajar fraction pula tau. Okey. Asal saya. Ayah lu. Tak buang.
Dah ke belum? Dah. Yang lain dah ke Dah. belum? Belum. Okay, buat dulu. Dah. Nombor 2 ni susah sikit lah. Okay, cikgu buat bagi 2 soalan Dah ni je cikgu tau. dah. Dah, okay. Lepas ni cikgu nak Dah. tunjuk untuk fraction pula. Dia senang je kalau kita faham dia punya konsep. Anak siapa tu? Okay, jadi cikgu nak buat soalan di hadapan. Boleh ke semua? Boleh. Okay, jadi kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Okay, soalan yang kita nak selesaikan adalah soalan 1. Soalan 1, 4 dalam kurungan X tambah 8 sama dengan negatif 40. Kalau ada bracket, selesaikan bracket dulu. 4 darab X, kita dapat 4X. 4 darab 8 kita dapat 32. Sama dengan negatif 40. Okey. Semua jelas ke macam mana cikgu selesaikan bracket tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada sebutan serupa. 32 dengan 40 dikira sebutan serupa. 32 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi Negatif. negatif. Jadi, kamu pun tekanlah kalkulator ni. Nak tekan kalkulator pun tak jadi masalah. Kamu akan dapat negatif 72. Dapat ke semua ni sampai sini? Dapat. Okey, 4 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 72 bahagi dengan 4. Tekan kalkulator semua dapat berapa? Negatif 18. Negatif Negatif 18. Negatif 18. Jelas. Nombor 1. Jelas. Okey, bagus. Okey, cikgu nak jawab soalan nombor 2 pula, boleh? Boleh. Okey. Jadi Boleh. jadi cikgu akan pergi kepada soalan nombor 2. 4X tolak 8 sama dengan negatif 40. Okey, kita selesaikan bracket. 4 darab X kita dapat 4X. 4 darab negatif 8. Bukan positif 8. Negatif 8. Kita dapat negatif 32. Negatif 32. Negatif pindah ke sebelah dia jadi Positif. okey, dia jadi positif. Jadi negatif 40 tambah 32. Kamu akan dapat negatif 8. Dapat ke? Dapat. Jadi 4 tu kita Dapat. pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 8 bahagi dengan 4. Kamu dapat jawapan dia adalah negatif 2. Iya, jadi itu sahaja tentang bracket. Semua jelas ke? Boleh follow ke lesson cikgu? Boleh. Okey. Okey, boleh ke cikgu nak pergi kepada yang terakhir iaitu bercakap tentang fraction? Boleh? Boleh. Okey, jadi fraction ni tak adalah susah pun. Dia senang je. Dia senang je. Jadi cikgu dah ajar kamu untuk bracket. Sampai bracket ni jelas ke ni? Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey, baik. Sekarang kita akan pergi kepada yang terakhir iaitu with fraction. Okey, nanti tengok rakaman tau. Cikgu ada hantar rakaman. Okey, with fraction dekat depan, kita tengok kepada soalan di hadapan. Nampak ke semua soalan dekat depan ni? Nampak. Okey, cikgu akan buat soalan yang pertama. Sekarang, kita cakap tentang with fraction. Fraction maksudnya apa? Darab ke bahagi? Fraction maksudnya apa? Bahagi. Bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Je. Jadi kamu tengok soalan dekat depan. Kita ada 6X tambah 5. Cikgu salin. Per dengan 5 sama dengan 7.
Okey, kita nak kena hilangkan fraction. Bahagi, pindah ke sebelah. Dia jadi darab. Itu je. 6x tambah 5 sama dengan 7 darab 5. Jadi kamu akan dapat 6x tambah 5 sama dengan 35. Jelas? Jelas. Susah ke? Susah ke senang? Senang. Jadi sampai sini Senang. kamu dah belajar dah tadi. 5 dengan 35 sebutan serupa. 5 pindah ke sebelah. 5 tu positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 35 tolak 5 kita dapat 30. Okey habis. Okey 6 ni bila dia duduk sebelah huruf dia dalam keadaan Darab. darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi Bagi. bahagi. Jadi X sama dengan 5. 5. Ini sahaja. Benda baru dia mana? Ini je benda baru dia. Nak selesaikan sampai bawah macam two step equation. Macam multi step. Itu sahaja. Jelas? Jelas. Okey, kita buat soalan boleh? Kita buat soalan boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing berdasarkan apa yang cikgu dah bagi contoh tadi, cuba selesaikan soalan di hadapan. Masa kita pun dah tak lama dah. Masa kita pun dah nak habis dah. Kita buat 2 soalan je lah. 2 soalan sahaja. Okey, cikgu bagi terus satu lagi soalan. Okey, ini adalah soalan pertama, ini adalah soalan kedua. Dah siap share jawapan dalam chat boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Setuju. Ya? Dah siap ke tu? Cikgu dah siap. Dah. Dah siap dah? Belum. Belum. Okey, share jawapan dalam chat Jom. Jom. Okey, cikgu nak mula buat dah soalan nombor 1 dulu. Sebab takut tak cukup masa. Boleh cikgu nak buat soalan nombor 1? Boleh. Okey. Boleh. Step dia sama sahaja. Kalau ada bracket, kita selesaikan bracket. Kalau ada fraction, kita hilangkan fraction. Ingat ayat cikgu. Kalau ada bracket, kita hilangkan bracket. Dengan macam mana kita nak hilangkan bracket? Macam tadi kita darab. Kalau dia fraction, hilangkan fraction. Jadi dekat sini kita ada nak hilangkan fraction. Kamu ingat ni je. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Kenapa nak pindah yang mana? Pindah yang belah bawah. Bawah kita 5. 5 pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi 6 darab dengan 5. 6 darab dengan 5 kita dapat 30. Negatif 5 pindah ke sebelah. Negatif 5. Negatif pindah ke sebelah. Dia jadi positif 5. Okey, selesaikan. 30 tambah 5 kita dapat 35. 5 ni darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi 35 per 5. Kamu dapat 7. Sama ke semua? Jawapan Sama. macam cikgu soalan nombor 1. Bagus. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Step dia sama. Cikgu macam cikgu nak bagi tahu kamu suatu benda lah. Matematik ni nombor je boleh berubah. Nombor boleh berubah, boleh jadi makin besar, boleh jadi makin kecil. Nombor tu boleh jadi positif, nombor tu boleh jadi negatif. Huruf boleh berubah. Sekejap huruf A, sekejap huruf B, sekejap huruf C, sekejap huruf X, sekejap huruf Y. Tetapi
Konsep dia tak boleh ubah. Cara nak selesaikan dia tak boleh ubah. Yang cikgu tengah ajar apa hari ni? Cara nak selesaikan. Ya. Fokus kelas. Siapa panggil cikgu tu? Okey. Cikgu nak terus kepada soalan nombor 2. Boleh ke? Boleh. Boleh. Baik. Jadi, bahagi 3 ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Nak dengar suara sikit? Darab. Jadi 13 darab dengan 3. Kamu pun tekan kalkulator. Kamu dapat jawapan dia 39. Jadi ini adalah yang kita belajar two step equation daripada awal tadi. Sebab tu cikgu cakap, siapa sangkut langkah pertama, dia terus terjatuh langkah seterusnya. Jadi positif 9. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Iya, dia jadi negatif. Jadi 39 tolak dengan 9, kamu dapat jawapan dia 30. 6 ni darab pindah ke sebelah dia jadi? Iya, jadi 30 bahagi dengan 6 dapat berapa semua? 5. 5. Sama tak jawapan dengan cikgu ni semua? Sama ke lain? Sama. Selesailah tanggungjawab cikgu untuk ajar kamu 4 benda ni. Okey. Okey, jadi cuba masing-masing komen sikit dekat chat. Macam mana kelas kita hari ni? Alright tak alright? Alright. Mantap. Cuba komen. Nanti jangan lupa bagi feedback tau. Jadi jangan lupa bagi feedback. Bagi feedback kelas kita pada hari ini. Suruh mak ayah komen dekat Facebook. Boleh bagi feedback dekat cikgu. Boleh WhatsApp cikgu. Boleh ke WhatsApp cikgu bagi feedback? Boleh. Okay. Cikgu, I think I InsyaAllah. understand now. Amboi. Okay. Jadi, masing-masing boleh WhatsApp cikgu. Bagi feedback dekat cikgu. Kenalkan diri. Nama, asal. Lepas tu, kamu sekolah mana. Nak tengok ada tak sama sekolah dengan cikgu dulu. Okay. Jadi, cikgu send nombor